Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah an-nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Kerana sikap pertengahan yang sejati antara dua sisi tersebut sangat rumit, bahkan lebih halus ketimbang rambut dan lebih tajam dari pedang, maka tidak diragui lagi bahawa orang yang bisa menjaga keseimbangan di atas jalan yang lurus di dunia pasti akan melaju di atas jalan di akhirat. Jadi balik pada kupasan yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali sebelum ini, bahawa yang menjadi tuntutan atau menjadi keperluan dalam kita menyucikan jiwa kita ini adalah kita memastikan kita berada di atas jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalan tengah di antara al-ifrat dan juga tafrid, di antara keterlaluan dan juga kelalaian. Sebagai contoh dalam masalah harta, ada orang yang keterlaluan dalam memegang harta sehingga dia tidak memberi, sehingga dia menjadi bakhil. Bakhil itu adalah janib tafrid, makna sisi kelalaian dalam menunaikan tanggungjawab terhadap harta. Dan ada pula dia berbelanja tanpa kawalan. Maka itu sisi dia panggil al-ifrat, dia panggil berlebihan dalam berbelanja. Sebab itu yang baiknya yang dikehendaki oleh syaraknya adalah kita berada pada jalan yang lurus. Jalan lurus adalah jalan yang seimbang, jalan yang jalan tengah di antara tabzir, membazir, dan juga di antara at-taqtir, iaitu bakhil tadi. Jadi kerana sikap pertengahan itu merupakan secara sejatinya, secara hakikinya merupakan sangat rumit. Memerlukan mujahadah, memerlukan kepahaman juga mujahadah. Bahkan lebih halus berbanding rambut dan lebih tajam berbanding pedang. Maka sebab itu orang yang di dunia ini dia dapat mujahadah untuk senantiasa berada di atas jalan lurus yang rumit tadi ini, maka dia akan mampu untuk melintasi as-sirat di akhirat. Di mana as-sirat ini, sesiapa yang condong ke kanan, maka dia akan jatuh dalam neraka. Dan jika dia condong ke kiri pun, dia akan jatuh dalam neraka. Dia hanya akan selamat jika dia terus istiqamah di atas jalan tanpa condong ke kanan ataupun tanpa condong atau memberat ke kiri. Maka itu disebutkan, maka tidak diragui lagi bahawa orang yang mampu menjaga keseimbangan di atas jalan lurus di dunia, tidak ke kanan, tidak ke kiri, dan tidak tabzir, tidak takdir, dan tidak sombong, dan semua tidak bertolak ansur dengan kemaksiatan, dengan orang-orang yang menyimpang daripada jalan Allah, bersama tidak meninggi diri, maka orang itu di akhirat nanti dia akan dapat berjalan dengan laju meniti as-sirat di akhirat.
Dan sedikit sekali hamba yang terbebas dari penyimpangan dari jalan yang lurus, yang jalan tengah, kepada salah satu sisi di antara dua sisi sehingga hatinya terkait dengan sisi yang dicenderunginya. Ada yang cenderung kepada pembaziran dan ada cenderung kepada bakhil. Itu sekiranya dia tidak berada di atas jalan yang lurus. Dan itulah menjadi realiti bagi kehidupan kita semasa dunia ni, dia bagi kebanyakan orang. Dan dia tidak berada pertengahan. Sebaliknya dia cenderung pada salah satu sisi negatif. Oleh sebab itu tidak terbebas dari sisaan tertentu dan perlintasan neraka sekalipun secepat kilat. Tetap dia akan rasa terseksa. Jadi atas faktor itulah, faktor bahawasanya kebanyakan manusia, majoriti manusia tidak selamat daripada kecenderungan. Walaupun dia tidak cenderung sehingga jatuh, tapi dia ada, dia panggil berlaku penyimpangan walaupun sedikit. Jadi kerana itu kata Imam Ghazali, itulah faktornya semua manusia ditetapkan Allah untuk meniti as-sirat. Yang meniti as-sirat di akhirat nanti. Di mana kita sedia maklum bahawasanya as-sirat ini jalan yang mementangi di atas neraka. Walaupun orang itu dapat melintasi sepantas kilat, tapi dia akan tetap merasai juga sedikit kepanasan neraka ataupun sedikit kesiksaan itu, penyiksaan itu. Kerana hakikat manusia ini sulit untuk dia berada di jalan tengah dengan secara sepenuhnya. Tetap dia akan menyimpang juga, walaupun tidak menyimpang teruk sangat, tapi tetap menyimpang. Jadi sebab itu dihukum oleh Allah untuk meniti tian as-sirat dan merasai sedikit siksaan, terutama sekali bagi orang yang bergerak secepat kilat sebagai balasan bagi penyimpangan yang tidak dapat dielakkan semasa di dunia. Itu adalah pandangan daripada Imam Ghazali. Allah berfirman dalam surah Maryam ayat 71 hingga 72, wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan akan mendatangi neraka itu. Mana tidak ada langsung, kata Allah. Di kalangan kamu tidak ada seorang pun melainkan semua akan melintasi neraka. Iaitu ketika meniti di atas as-sirat. Hal itu bagi Tuhanmu adalah kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah menyebutkan bahawa hanya orang bertakwa saja akan selamat daripada jatuh ke dalam neraka ketika meniti as-sirat tersebut. Yang ini orang-orang yang kedekatan. Siapa orang bertakwa? Iaitu kata Imam Ghazali, orang-orang yang kedekatan mereka kepada jalan lurus lebih banyak berbanding kejauhan mereka darinya. Mana kalau kita nak tafsirkan, orang bertakwa ni orang-orang yang benar-benar berada di atas jalan lurus daripada awal sampai akhir. Itu dari segi realitinya memang tidak akan berlaku lah, kecuali para Nabi. Orang lain semuanya akan menyimpang. Dan bahkan mungkin ada yang terlanjur. Cuma mereka kembali kepada Allah dengan taubat. Jadi, orang yang Allah Ta'ala selamatkan ini ialah bukannya orang yang sepenuhnya dia berada di atas jalan yang lurus tanpa menyimpang langsung. Tapi kata Imam Ghazali, orang yang bertakwa yang akan diselamatkan oleh Allah ketika meniti as-sirat itu ialah orang yang tempoh dia berada di atas jalan yang lurus itu lebih banyak berbanding dengan
kejauhan dia daripada jalan yang lurus. Ataupun orang yang walaupun dia menyimpang daripada jalan lurus, tapi tidaklah menyimpang begitu berat, begitu teruk sehingga jauh menyimpang. Dan sebaliknya dia menyimpang, tapi masih lagi dekat dengan jalan yang lurus. Dan sebagai contoh kita kata perbezaan ulama. Imam As-Suyuti rahimahullah dalam satu kitab dia menguraikan perbezaan di antara para mujtahidin. Imam Syafi'i berpandangan, kemudian Imam Abu Hanifah berpandangan yang berbeza. Perbezaan itu bukan di antara as-shawab wal khata', di antara yang benar dan juga yang salah, tetapi di antara as-shawab wal aswab. Yang perbezaan itu adalah di antara yang benar dan juga yang paling benar. Masih benar, tapi bukan paling benar. Perbezaan itu bukan di antara yang hak dan yang batil. Jadi begitulah. Walaupun kita tidak benar-benar tepat di atas jalan lurus, tapi hampir dengan jalan lurus dan tidak berada dalam kebatilan. Cumanya tidak benar-benar lurus. Tidak benar-benar lurus tapi bukan batil. Di sana ada yang paling lurus dipanggil. Dalam masalah makan sebagai contohnya. Kalau dari segi yang terbaik yang diajar oleh Nabi SAW, kata Nabi ialah makanlah sesuap ataupun 2 suap. Sekadar bertenaga untuk meneruskan kehidupan. Itu disebut oleh Nabi SAW hadis. Tapi jika kamu tak mampu untuk begitu, maka kata Nabi, jadikanlah 1/3 perut kamu untuk makanan, 1/3 untuk 1/3 untuk pernafasan dan 1/3 untuk minuman. Jadi begitulah Nabi sendiri pun memberi, mana di sana ada yang terbaik, kemudian ada yang biasa. Jadi begitulah. Tapi semua berada di atas jalan yang lurus. Jadi yang benar-benar lurus itu ialah makan sekadar keperluan saja. Tapi kalau kita tak dapat mengambil yang benar-benar lurus ini, kerana nafsu kita ingin makan lebih daripada itu, maka makanlah. Tapi jangan menyimpang terus kepada kesesatan dalam makanan, iaitu menikmati makanan yang haram, sebagai contohnya, gelojoh dan sebagainya. Itu mudah-mudahan memberi kefahaman kepada kita dalam mengukur sejauh mana takwaan itu. Dan kerana susahnya istiqamah, maka setiap hamba wajib berdoa kepada Allah dalam setiap hari 17 kali dalam bacaan salatnya. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Sebab ia wajib membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat. Jadi, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami as-sirat. Bukan sirat saja, al-mustaqim. Siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jadi oleh kerana rumitnya, untuk kita memastikan kita benar-benar berada di atas jalan yang lurus tanpa penyimpangan. Nama sekali penyimpangan yang ketara sehingga kita masuk ke daerah kebatilan, kesesatan. Maka sebab itu Allah mengajar kita untuk senantiasa memohon hidayah, tunjuk, taufik kepada jalan yang lurus ini. Iaitu setiap kali kita baca Fatihah, kita akan berdoa dengan doa ini, ihdinas siratal mustaqim. Diriwayatkan bahawa sebahagian mereka melihat Rasulullah SAW dalam mimpi. Lalu ia bertanya, sesungguhnya engkau telah bersabda, wahai Rasulullah, bahawa surat Hud telah membuat keberuban. Iaitu dalam hadis Nabi sebut, syayyabatni Hudun wa akhawatuha. Surah Hud menjadi faktor aku ni beruban. Sebagian ulama menyatakan bahawa kerana dalam surah Hud itu surah yang banyak menceritakan tentang kiamat. Bila mikirkan tentang kiamat, maka Nabi
menjadi bimbang, menjadi takut. Mungkin pada umat dia sendiri. Umat dia. Jadi itu menyebabkan beruban. Tapi Imam Ghazali dalam ini dia kata, faktor yang menyebabkan Nabi susah hati, Nabi menimbulkan kegusaran kepada Nabi, kerana dalam surah itu terdapatnya firman Allah, fastaqim kama umirta. Maka beristiqamahlah sebagaimana kamu diperintahkan oleh Muhammad. Jadi beratnya istiqamah itu menyebabkan beruban rambut dan menyebabkan seorang itu menjadi tua, dia panggil. Jadi istiqamah di atas jalan yang lurus sangat sulit. Tetapi manusia harus bersungguh-sungguh untuk mendekati istiqamah sekalipun tidak mampu mencapai hakikatnya. Sekalipun tidak mampu mencapai ketepatan istiqamah itu. Mana hakikat sebenar istiqamah itu, iaitu seumpama melalui satu titian Imam Ghazali sebut tadi yang lebih halus daripada rambut. Manakala kita betul-betul nak tepat istiqamah itu, maka kita seolah-olah berada di atas, dipanggil jalan yang sehalus rambut dan juga setajam pedang. Dan itu sangat sukar. Jadi kalau kita semua aspek kita nak ambil istiqamah yang betul-betul tepat, maka dari segi makan tadi pun kita tak boleh makan melebihi daripada kadar sesuap dan 2 suap. Itu juga kita tidak boleh bercakap melainkan beberapa patah saja. Kerana bila kita bercakap lebih, maka dia akan semakin banyak kita bercakap, semakin banyak salah. Man kasura kalamu kasra khatuhu. Sebagai Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah menyebutkan kepada siapa yang banyak cakapnya, banyaklah salahnya. Jadi kalau betul-betul nak mencapai ketepatan istiqamah itu sangat rumit. Tetapi manusia harus, walaupun rumit, tapi manusia mesti bersungguh-sungguh untuk mendekati istiqamah. Sekalipun tidak mampu mencapai hakikatnya. Setiap orang yang menginginkan keselamatan, maka tidak akan ada keselamatan baginya kecuali dengan amal soleh. Sedangkan amal soleh tidak akan lahir kecuali dari akhlak yang baik. Jadi Imam Ghazali ini dalam proses ini sama ada masalah tabzir, sama ada masalah taktir, bakhil, masalah sombong, masalah itu semua berkait dengan akhlak. Jadi untuk mencapai keselamatan, maka kita mesti beramal soleh. Dan amal soleh pula tidak akan lahir daripada jiwa yang baik, jiwa yang memiliki akhlak yang baik. Oleh sebab itu, hendaklah setiap hamba mencermati sifat-sifat dan akhlaknya. Mana meneliti, sentiasa muhasabah, memerhati akhlaknya, sifat-sifat akhlaknya. Hendaklah dia memeriksanya dan melakukan terapi terhadapnya satu demi satu secara berurutan. Satu demi satu, mana mengikut keutamaan dan kepentingan. Jadi, bila kita sentiasa menyemak diri kita, maka kita tahu kita ini berada dalam daerah ifrat, keterlaluan, ataupun berada dalam tafrit, kelalaian, daerah kelalaian, ataupun kita sudah berada di tengah. Itu daerah yang baik. Walaupun bukan benar-benar tengah, tapi hampir kepada tengah. Itu sebab itu perlu kepada semakan. Berurutan. Lepas satu-satu. Bukan dengan cara rambang saja. Bukan dengan cara rambang saja.
kita mohon kepada Allah semoga dia berkenan menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan untuk mengetahui aib diri sendiri. Ketahuilah bahawa apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka dia memperlihatkan kepadanya berbagai aib dirinya. Sebab itu ulama menulis kitab Uyubun Nafs, keaiban-keaiban diri. Iaitu Imam As-Sulami. Dia dah menulis kitab tentang Uyubun Nafs, keaiban-keaiban diri. Jadi kalau Allah menghendaki kita ni jadi orang baik, maka kita banyak melihat keaiban diri. Bukan melihat keaiban ni kecelaan orang lain. Barang siapa yang penglihatannya sangat tajam, maka ia akan mengetahui berbagai aibnya. Dan apabila telah mengetahui berbagai aib, maka dia akan dapat melakukan terapinya, yakni ilaj, perawatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui aib diri sendiri. Kumban di seberang laut nampak gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Mana keaiban orang lain, dan orang lain ini adalah jauh daripada kita. Kita nampak. Tapi keaiban diri kita sendiri, yang berada pada diri sendiri, kita jarang nampak. Barang siapa yang ingin mengetahui aib dirinya, maka ada 4 jalan. Ada 4 jalan untuk mengetahui keaiban diri. Yang pertama, hendaklah dia duduk di hadapan seorang syekh yang mengetahui berbagai aib jiwa. Contohnya, seorang guru yang dia mempelajari kitab Uyub an-Nafs. Uyub an-Nafs. Sama ada dalam kitab khusus sebagaimana kitab Imam Abdul Rahman As-Sulami ataupun dalam kitab Riyadhus Shalihin pun ada. Ada bahagian di mana Imam Nawawi rahimahullah membawa kepada kita hadis-hadis tentang kecelaan jiwa, aspek-aspek yang tercela dalam diri. Jadi bila dia berada di hadapan syekh yang menguasai Uyubun Nafs, dan syekh itu jeli terhadap berbagai kecacatan tersembunyi, terjemahan pada muttali'un, yang tajam penglihatannya kepada kecacatan jiwa yang tersembunyi. Kemudian guru dan syekh tersebut memberitahukan berbagai aib dirinya dan jalan terapinya. Jadi bila dia tahu secara umum keaiban jiwa, kemudian dia tengok kita, dia tahu kita ni ada aspek-aspek keaiban yang perlu diubah dan sebagainya, maka dengan kita hidup bersama dengan guru tersebut, membantu kita untuk membersihkan jiwa. Tetapi keberadaan orang ini di zaman sekarang sulit ditemukan. Jadi Imam Ghazali pada zaman dia sendiri pun dia menyebutkan bahawa untuk kita bertemu dengan guru yang memahami keaiban diri, dan sudah tentu sebelum dia membersihkan jiwa ataupun diri murid-muridnya, dia sendiri pun telah bersih. Jadi Imam Ghazali sendiri menjelaskan pada zaman dia bahawa sebenarnya guru di sini amat jarang untuk guru yang mengetahui Uyubun Nafs ini sangat sulit untuk ditemui. Itu yang pertama. InsyaAllah kita akan sambung lagi cara yang kedua, ketiga dan keempat untuk mengetahui keaiban jiwa, insyaAllah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insyaAllah.